Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Terima kasih pada pihak media yang hadir dalam sidang media tergempar ini. Saya Ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim. Bersama dengan saya adalah Ahli Parlimen Lembah Pantai, Saudara Fahmi Fadil. Ini adalah lanjutan daripada soalan yang telah saya kemukakan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Soalan nombor 8 tadi ya. Berkenaan dengan 5G. Ya, soalan saya itu sebenarnya soalan yang mudah. Soalan itu berkenaan dengan apakah peranan pemain-pemain 5G ini. Contohnya, apakah peranan kementerian, apakah peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, apakah peranan Digital Nasional Berhad dan lain-lain. Dan bagaimana kerajaan memantau ekosistem pelaksanaan 5G ini. Jadi soalannya begitu. Ya, jadi dalam jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi menyebutkan berkenaan dengan peranan masing-masing. Itu clear. Itu bagi saya adalah satu yang jelas ya, berkenaan dengan apa dia dipanggil ini network service providers, network facilities providers, apakah peranan SKMM dari segi kawal selia spektrum, kemudian diberikan kepada Digital Nasional Berhad spektrum tersebut untuk pelaksanaan 5G dan kemudiannya dijual ataupun dijual secara harga borong kepada syarikat-syarikat pembekal perkhidmatan telekomunikasi. Jadi saya rasa soalan tambahan saya itu yang mencetuskan sedikit jawapan yang bagi saya agak bukanlah mengejutkan, tetapi ada suatu perkara yang kita kena sebutkan pada pagi ini, pada tengah hari ini ya. Jadi jawapan yang diberikan itu, lanjutan daripada itu, soalan tambahan saya ialah laporan Ernst & Young berkenaan dengan impak ekonomi daripada 5G ini sangat baik. Maksudnya ada penambahan 5% KDNK menjelang 2030. Kemudian ada penciptaan peluang pekerjaan, ya, ada peningkatan peratus dari segi pekerja berkemahiran tinggi, ya. Kemudian merapatkan jurang digital, ya, ketersambungan antara desa dan luar bandar dengan bandar, keterangkuman, inklusiviti. Tapi saya juga bertanya, apakah dengan laporan Ernst & Young itu, ada juga laporan berkenaan dengan sekiranya model yang digunakan untuk pelaksanaan 5G ini, iaitu model single wholesale network itu gagal ataupun tidak berjaya. Apakah backup plan daripada kerajaan, adakah ianya terkandung dalam laporan Ernst & Young, dan pada masa yang sama, sekiranya itu ada, apakah dengan perkembangan terkini ya sekarang ini bahawa syarikat-syarikat telekomunikasi ini membuat aduan berkenaan dengan isu ketelusan dan juga isu harga borong. Dan pada masa yang sama ada ura-ura, bukan lagi ura-ura, semalam telah pun disahkan oleh menteri sendiri bahawa ada kaji semula terhadap model single wholesale network ini dan akan dibawa kepada jemaah menteri pada Januari tahun depan. Jadi dengan keadaan begitu, adakah backup plan kerajaan ya untuk mengadakan model yang berbeza? Jadi itu soalan saya. Jadi jawapan yang saya dapat daripada Timbalan Menteri menunjukkan bahawa sebenarnya ada isu. Ya, pertamanya kita tengok the formation of DNB ini. Ya, penubuhan DNB, Digital Nasional Berhad ini seolah-olahnya lihatnya telah dibuat tanpa ada suatu rundingan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ya, kalau kita tengok sekarang kementerian menerima banyak aduan-aduan daripada telco dan kerusingan mereka berkenaan dengan perkara tersebut. Maksudnya penubuhan DNB ya diletakkan di bawah MOF, Kementerian Keuangan, sebagai syarikat special purpose vehicle, tapi tanpa mungkin adanya rundingan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia sendiri. Dan kalau kita tengok daripada jawapan tersebut juga menunjukkan bahawa Kementerian Keuangan seolah-olahnya sudah mengambil alih berkenaan dengan apa-apa keputusan dari segi pelaksanaan 5G ini, terutamanya dalam penubuhan DNB. Ya, jadi saya dengar tadi, saya lihat Saudara Fahmi pun dengar sama-sama tadi, ramai ahli parlimen kami nampak macam seolah-olahnya ada nada kekecewaan kepada Timbalan Menteri. Ya, nampak nada kekecewaan. Dan kita juga bimbang apakah ya persoalan besarnya. Apakah ini adalah menunjukkan bahawa DNB ataupun 5G ini sama ada ianya dipandu oleh telcos
ataupun pemain-pemain industri ataupun pengguna. Sedangkan apakah pada masa yang sama kita bimbang mungkin ada besar kemungkinan bahawa ini adalah satu usaha kerajaan untuk mendapat projek mega. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Kerana kalau kita masih ingat lagi, projek 5G ini, penubuhan DNB ini berlaku pada masa darurat yang tidak ada persoalan yang boleh ditanya. Di bawah pada masa itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini adalah satu perkara yang bagi saya satu kesempatan yang telah mungkin diambil untuk mewujudkan sebuah projek mega yang tidak boleh dipersoalkan, dan sekarang ni kita sedang menanggung akibat daripadanya. Justru berdasarkan kepada jawapan daripada Timbalan Menteri, jawapan daripada Menteri semalam, saya mohon dan saya tuntut supaya perkara ini benar-benar diteliti semula oleh Perdana Menteri, oleh Ismail Sabri, oleh Ahli Parlimen Bera, supaya ianya mendapat penelitian yang cermat, yang teliti, penuh ketulusan untuk mengelakkan daripada apa-apa pembaziran ataupun ketirisan yang mungkin berlaku daripada projek ini. Itu saja daripada saya. Saudara Fahmi boleh tambah lagi. Silakan. Terima kasih Yang Mohd Syed Ibrahim yang telah menanyakan soalan tadi. Saya ada beberapa komen ringkas. Pertama, jawapan Timbalan Menteri Komunikasi bahawa yang mengaturkan ataupun yang telah mencadangkan ataupun malah kalau kita dengar perkataan yang diguna tu seakan-akan mengarah agar DNB ini diterima ialah Kementerian Kewangan. Jadi sebenarnya sepatutnya Menteri Kewangan perlu tampil memberi penjelasan yang sepenuhnya seperti yang disebut oleh Yang Mohd Syed Ibrahim tadi. DNB ini diwujudkan pada ketika negara dalam darurat. Dan sekarang kita dengar bagaimana begitu ramai ahli parlimen mempersoal projek-projek direct nego yang telah diberikan sewaktu negara dalam darurat, kononnya atas sebab-sebab tertentu, tapi banyak yang boleh kita pertikai dari segi penggunaannya. Contoh, buat renovation pejabat, renovation rumah, kediaman rasmi dan sebagainya, semua tak dapat dipersoal. Tapi sekarang kita nampak banyak yang telah diluluskan pada waktu itu seharusnya dipersoal, termasuklah juga DNB. Malah kalau kita lihat tadi Timbalan Menteri pun mengaku bahawa DNB ini tidak ada apa-apa pengalaman. Tapi dia diberikan satu projek yang sebenarnya boleh kita sebut sebagai satu mega projek kerana CEO-nya telah menyatakan jumlah yang mungkin diguna pakai sehingga 2024 sekurang-kurangnya 20 bilion ringgit. Mungkin mencapai 20 bilion ringgit. Jadi ini adalah satu perkara yang amat merunsingkan, yang sewajarnya diberi penegasan. Malah saya tersasul sewaktu menanya soalan kepada Timbalan Menteri dalam soalan yang lain, di mana saya tersamakan DNB dengan 1MDB. Kita tak nak perkara itu berlaku. Kita tak nak DNB ini menjadi seperti 1MDB. Kita tak nak. Itulah sebabnya saya sangat berasa gembira bila Menteri semalam telah berkata bahawa DNB perlu bertemu dengan ahli-ahli parlimen, termasuklah ahli-ahli parlimen pembangkang. Dan sukacita saya sebut bahawa saya telah bertemu dengan seorang wakil daripada DNB dan kami sedang mengatur supaya pihak DNB boleh datang bertemu dengan ahli-ahli parlimen termasuk dari pihak pembangkang minggu hadapan. Harapan saya dalam pembentangan itu kita boleh mendengar sendiri secara berterus terang dengan pihak DNB. Tapi kami juga sebenarnya mahukan penjelasan penuh daripada Menteri Kewangan berdasarkan kepada jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi tadi. Jadi akhir sekali, ini merupakan satu perkara yang sangat besar kerana melibatkan bukan setakat teknologi 5G tetapi juga model dari segi roll out prasarana telekomunikasi di masa depan. Timbalan Menteri tadi ada sebut mungkin 6G juga mungkin menggunakan cara yang sama. Tapi saya risau sekiranya kita salah langkah sekarang, maka ke depan juga kita akan tersungkur. Jadi elakkan DNB menjadi seperti 1MDB dan saya harap dalam pertemuan minggu depan kita dapat sedikit penjelasan, penerangan dan
rungutan, pandangan, kerisauan, kegusaran di kalangan ahli-ahli parlimen dapat kita sebut dengan terus kepada pihak DNB agar satu bukan saja penambahbaikan, tapi kalau tanya kami lah, just cancel. Just cancel ya bagi kami lah. Tapi ini perlu kita teliti dengan penuh dan saya harap Menteri Keuangan boleh memberi penjelasan kenapa sebuah syarikat yang tidak ada sebarang pengalaman pun ya mendapat mega projek seperti roll out 5G ini. Terima kasih. Okay. Ada apa-apa soalan, pandangan? Tak ada. Tak ada. Terima kasih banyak-banyak kepada semua.